Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadrat mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang disayangi sekalian. Selamat datang ke channel Hayat TV, penglipur lara hatiku, Mustafir Cinta Mustad Afin. Terima kasih di atas kesudian anda menonton dan menyokong kami selama ini. Sila like, subscribe dan share video-video kami di channel ini. Jutaan terima kasih kami sembahkan di atas segala-galanya. Negaraku karena tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju, rahmat bahagia Tuhan kurniakan. Takbir! Allahu Akbar! Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa walhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah rahmat, kurnia dan inayahnya, pada malam yang penuh keberkatan ini dapat kita bertemu lagi sekali, dapat kita bersilaturahmi. Kita juga bersama dengan 3 orang ahli panel hebat, ahli panel tetap yang bukan senang saya nak dapatkan dia orang untuk bersama-sama dalam segmen ni. Terima kasih pada 3 orang ayahanda yang menghadirkan diri pada malam ini. Okey, kita berkenalan dululah dengan 3 orang ahli panel ni. Yang pertama, mungkin semua sudah kenal wajah tampan ni, King of Report Malaysia, yang saya difahamkan ayahanda sibuk sekarang, nak berlakon filem, nak terjun dalam dunia politik, dan macam-macam lah yang ayah lakukan sekarang. Jadi yang pertama kita berkenalan dengan Paduka Ayahanda Rani Kulub Abdullah, iaitu Presiden Martabat Jalinan Mengubah Malaysia, MJMM, dan juga Pertubuhan Kipidap Malaysia. Selamat datang ya. Yang kedua, ahli panel kita yang kita jemput khas pada malam ini, itu seorang pejuang bekas pesara, Ayahanda Major Razali Zakaria. Selamat datang ayah. Ayahanda Major merupakan Presiden Gerakan Memartabatkan Pejuang Negara, GMPN, betul ya? Okay, terima kasih ayah dapat meluangkan masa pada malam ini. Ahli panel yang ketiga, sahabat ayahanda kita yang orang kata tak jemu-jemu, menyusun gerakan-gerakan di peringkat NGO, orang yang bertanggungjawab mengadakan bual bicara NGO, iaitu ayahanda Haji Madinah Natal, seorang aktivis masyarakat dan juga merupakan Presiden Pertubuhan Horas Mandalia Malaysia, singkatannya Horas. Betul ya? Betul. Okey, jadi lagi sekali saya ucapkan terima kasih kepada barisan yang saya hormati, ayahanda-ayahanda kita yang dapat bersama menghadirkan diri dalam bual bicara yang kita ambil tajuk khusus Suka Duka PKP. Boleh? Okay. Dah bersedia ya? Alright. Okey, jadi ramai ni ya, ramai rakyat di luar yang nak tahu suka duka PKP di sepanjang PKP yang saya rasa bukan lebih hampir 2 tahun rakyat terpaksa menjadi
frontliner selain daripada petugas-petugas barisan hadapan, termasuk para tugas kesihatan kita, rakyat sendiri menjadi frontliner, terpaksa berjuang untuk hidup. Jadi itulah perkara yang akan kita bincangkan pada malam ini. Okay, saya suka ingin bertanya pada ahli panel kita yang pertama, itu yang berbahagia Paduka Ayahanda Rani. Ayah, pada hari ini hari ini boleh dikatakan hari bersejarah lah. Tanggal 11 Oktober 2021, yang mana yang amat berhormat Perdana Menteri telah mengisytiharkan kebenaran untuk merentas negeri kepada mereka yang layak, yang telah mengambil vaksin 2 dos lah kalau saya tak silap. Jadi ini apa yang ayahanda lihat bila kerajaan, pihak pemerintah membenarkan rentas negeri ini? Mungkin ramai dah terlalu bersemangat nak balik ke kampung, nak jumpa dengan mak dan ayah, dan kita tidak mahu dalam kegairahan ini akan mendatangkan masalah di kemudian hari. Jadi minta pesanan daripada Yang Bahagia Ayahanda Rani tentang kegairahan rakyat sendiri yang ingin merentas negeri. Silakan ya. Terima kasih pengurusi acara majlis yang terasing lagi ya. Yang berbahagia Ustaz Ayahanda Bahagia. Tajuk ni sungguh menarik Suka duka PKP. Suka duka, sukanya PKP ni. Itu kita lihat rakyat Malaysia mengikut arahan. Rakyat Malaysia mengikut perintah kerajaan. Rakyat Malaysia sangat setia dan tidak pernah membantah. PKP lah. Duk rumah lah. Relax. Alhamdulillah, selamat. Duka kepada mereka-mereka yang terjejas dari segi perniagaan, dari segi pekerjaan, dari segi ekonomi, dari segi sosial, pergaulan, itu memang duka lah. Merasai oleh seluruh rakyat, termasuk pemimpin. Terima kasihlah kepada pemimpin kerajaan yang terdahulu, ya, tadi Muhyiddin, PM kita, yang dah terlepas lah sekarang ni, yang ambil alih peneraju baru, iaitu yang amat berhormat Dr. Sri Ismail Sabri. Rakyat nampak, rakyat rasa sangat jelas di sini. Dulu walaupun dalam keadaan duka, tetapi rakyat tidak ada kita lihat yang terlangat teruk, sentiasa sangat sengsara. Sebab kadang-kadang peralainan dan juga badan-badan NGO biasa bergerak daripada 18 hari bulan 3 2020 bermula di PKP. Kita pun tak tahu apakah yang dikatakan Perintah Kawalan Pergerakan. Hari-hari rakyat tengok TV dan sebagainya, dapat penggambaran. Tu rakyat faham. Termasuklah rakyat luar negara yang bermas Sautin, yang duduk dengan kita, warga asing, hilang. Tak ke mana duduk mereka, kita tak tahu. Tak dapat dikesan. Immigration pun tak dapat nak kesan mereka. Ada lebih kurang 6 ke 7 juta rakyat yang mengikut laporan dari portal Malaysia ini. Ya. Hilang, tak tahu. Tetapi okey, tak ada masalah. Suka hari ini. Dia ada PKP, PKPB, PKPP, PKPD. Kita lihat, rakyat tengok macam mana kerajaan menangani masalah pandemik COVID yang kita tidak nampak apa itu yang sebenarnya COVID-19. Ramai rakyat dah kena, ramai rakyat yang telah merasai akan kesan COVID, termasuk kami-kami ni, rasa dah kena dah. Ayah saja 2 kali. 2 kali sebenarnya ayah telah merasai kenikmatan, iaitu semasa pandemik COVID. Itulah yang katakan tadi. Bila ayah cakap, ayah nak pegang mic ni. Saya nak cakap. Jadi kau boleh pegang. Aku dah cakap awal-awal lagi, Ustaz. Jadi kerajaan membantu, memudahkan rakyat
membantu dan sampai ke akar umbi. Alhamdulillah. So sekarang Allah SWT telah memberi kita sadar, peringatan kepada pemimpin-pemimpin negara, termasuklah pemimpin-pemimpin masyarakat dan pemimpin-pemimpin NGO dan seluruhnya. Begitu penting, iaitu kasih sayang, dan juga sebagai seorang manusia yang perlukan hidup, kerajaan telah membuat sedaya upaya untuk membantu rakyat. Jadi Alhamdulillah hari ini kita dapat 11 hari bulan 10 2021 rakyat dibebaskan daripada belenggu PKP, bukan belenggu COVID, belenggu PKP, Perintah Kawalan Gerakan. Walaupun kita harus ingat, kita sekarang ini hidup dalam suasana berkawan dengan COVID-19. Kita tak tahu siapa yang kena lepas ni. Jadi oleh itu kita harus ingat, kekalkan SOP, kekalkan segala apa yang telah kita balik ke rumah, basuh tangan, basuh tahu sanitizer dan sebagainya. Jangan ingat, jangan lupa apa-apa, jangan ingat tak ada apa-apa. Ingat tagline ini, jangan lupa apa-apa, jangan ingat tak ada apa-apa. Satu. Yang kedua, walau bagaimana baik pun perhubungan tetap ada gangguan. Wallahualam. Terima kasih pada yang berbahagia Paduka Ayahanda Rani. Itu adalah di antara pesanan daripada ayahanda kita, yang mana walaupun kebenaran telah diberi oleh pihak pemerintah untuk pemerintah negeri, kita ya sebagai rakyat Malaysia jangan lupa utamakan keselamatan, patuhilah SOP. Belum sebab benda kedua. Ada dua tagline yang bagi tadi. Ya. Jangan lupa apa-apa. Jangan ingat tak ada apa-apa. Ingat kita kupas dia kesiri akan datang. Dan walau bagaimana baik sekalipun perhubungan tetap ada gangguan. Dua ni panjang cerita dia. Hari ni forum tak cukup. Tajuk akan datang. Silakan. Terima kasih. Itu adalah tagline daripada Paduka Ayahanda Rani. Jadi kupasannya kita akan buat kita akan buat di masa yang lain lah. Tentang tagline ayah tu ya. Boleh ya? Yang lain pula lagi. Menarik. Silakan. Okey, seterusnya kita kepada ahli panel yang kedua atau yang berbahagia Ayahanda Major. Ayah, kalau ayah tengok selain daripada petugas kesihatan, rakyat sendiri berjuang. Mereka adalah frontliner ataupun barisan hadapan. Yang pertama itu rakyat sendiri. Ada yang terpaksa hilang pekerjaan, ada yang makan minum di rumah tak cukup dan sebagainya. Jadi apa Ayahanda Major lihat perjuangan rakyat itu sendiri selain daripada petugas kesihatan kita? Silakan ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Tuan Pengerusi, Majlis, Ayah Pak Ya, seluruhnya sahabat ahli panel, Yang Mulia Ayah Abdul Rani Kulu Abdullah, dan juga Ustaz yang penganjur majlis ni. So yang pertama-tamanya saya ucap terima kasih kerana dapat berwawancara pada dialog ni ataupun wawancara pada majlis ni. Tajuk suka dan duka. Suka dan duka. Dia ada dua lah. Ada suka, ada duka. Tapi kita tengok yang paling banyak sekali adalah duka lah. Dalam masa 2 tahun ni kita tengok yang paling banyak adalah kedukaan. Bukannya kebahagiaan. Bukannya pengharapan. Banyak kekecewaan dalam masa 2 tahun ni. Yang pertama, kita tengok kedukaannya, kita tengok berapa ramai yang dah korban dah. Kalau kita tengok statistik tu, beribu dah berkorban yang mati disebabkan COVID. Bayangkan kalau mati disebabkan COVID,
Ada yang bapa mati, ada yang suami mati, ada yang isteri mati, ada yang anak mati. Tapi yang lebih malang, yang paling menduka citakan adalah apabila kedua-dua, ibu dan bapa meninggal dunia, meninggalkan anak. 4, 5 orang, 6 orang yang menjadi yatim piatu. Inilah yang paling menduka citakan sekali. Dan ke mana mereka nak pergi selepas pasca PKP ni? Jadi ke mana mereka? Jadi yang ni kerajaan kena betul-betul tengok. Inilah orang yang melalui kedukaan, kesusahan, keperitan untuk masa akan datang. Bukan setakat setahun ni. Bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, sebab sekolah mereka, makan mereka, sara hidup mereka, masa depan mereka, sebab dah tak ada mak bapak. Inilah kedukaan yang paling sedih sekali lah saya tengok. Selain daripada kedukaan apabila ramai yang terpaksa gulung tikar, tutup perniagaan. Dulu berjuta-juta perniagaannya, keuntungan berjuta-juta, sekarang jatuh terus. Ada yang bankrupt, ada yang tak boleh bergerak, ada yang gila, ada yang nak bunuh diri. Jadi itulah kekuatan sebenarnya yang akan meneruskan perjuangan hidup mereka. Jadi dalam 2 tahun ni banyak kedukaan lah. Ya ada rasanya 20% sajalah. Kalau yang orang yang suka ialah orang-orang yang berniaga, yang mendapat hasil daripada perniagaan online. Mereka mendapatkan hasil berpuluh-puluh ribu, berjuta ringgit lah. Terutama sekali yang siapa? Orang-orang yang peniaga-peniaga yang melibatkan kesihatan. Jual ubat, jual vaksin, hospital. Jadi mereka ini mendapat keuntungan berlipat-lipat ganda. Jadi itulah kebanyakannya kedukaan yang lebih lah, terutama sekali yang peniaga-peniaga ni. Jadi ini mesti kerajaan ambil berat, kerana selepas PKP ni kita tengok berduyun-duyun pula orang rentas negeri. Ini kesukaan mereka, tapi akhirnya kesukaan ni akan menjadi kedukaan, kecelakaan. Sebagaimana kita tengok berduyun-duyun pergi ke Langkawi, penuh feri, tak ada SOP, dan akhirnya banyak yang kes tambahan. Dan sekarang ni kita tengok dah meningkat. Dulu kat 10,000, sekarang dah kat 17-18,000 dah. Jadi hari ni berapa? 11,000 dah, meningkat lah saya rasa. Jadi kita tengok, kalau rakyat masih ingat kebebasan telah diberi oleh kerajaan, boleh rentas negeri, boleh berkelah, boleh pergi rekreasi, duduk hotel, buat program, maka kecelakaan nanti akan berlakulah. COVID ni akan bertambah. Dan kerajaan tak boleh katakan lepas tangan. Maknanya bebas. Kebebasan ni diberi bukan disebabkan oleh kesihatan, bukan disebabkan oleh COVID-19. Kebebasan ni disebabkan oleh urusan perniagaan, ekonomi. Kebebasan untuk ekonomi, bukan kebebasan kita untuk membendung COVID-19 ni. Tidak ada. Jadi ada rakyat yang prihatin. Betul ya kan? Ya. Mencaya prihatin. Jadi yang kita prihatin, tapi ada yang rakyat yang tidak prihatin, yang tidak peduli SOP, yang berduyun-duyun. Jadi akhirnya kita akan sampai ke tahap yang 2 tahun lepas. Jadi makin lama makin ramai yang akan jadi mangsa korban COVID-19 ni. Sebab kerajaan dah macam putus asa dan menyerahkan terus kepada rakyat. Kalau kita tengok sekarang, bila kena saja kuarantin di rumah, tidak lagi kuarantin di hospital. Kita tahu ke 100% yang kuarantin di rumah tu akan mengikut SOP. Mereka ni keluar, bergaul dengan semua orang, dan akhirnya akan meningkat. Begitu juga vaksin. Difahamkan 90% rakyat telah mendapat vaksin yang kedua.
Hampir 90%. Yang lagi 10%. Maknanya ada lagi 1 juta, 2 juta yang tidak divaksin. Itu rakyat kita, warga negara Malaysia. Ada lagi ya, warga negara asing. Berapa juta ya? 6 ke 7 juta. 6 ke 3 juta. Ya. 6 ke 7. 6 ke 7 juta. Adakah 6-7 juta tu telah divaksin? Mana pergi mereka ni? Masa PKP, mereka menyuruh hilang. Sekarang apabila dah merentah negeri, dah boleh apa semua, mereka timbul. So, mereka bekerja balik. Kan? Ya. Bila bekerja balik, dah bercampur. Jadi, kita akan jadi benda yang sama lah. Dan sekarang ni, vaksin tidak menentukan bahawa orang tu tidak akan kena COVID-19. Ya. Walaupun dia dah ambil 2 kali vaksin. Vaksin apa? Vaksin Pfizer, AZ ataupun apa yang ambil tu? Kau nak apa? Sinovac. Sama saja. Jadi tetap kena juga. Ya. Sekarang dah kena kali ketiga saya dengar kan. Ya, kali ketiga pula, kena kali ketiga. Mana dah kena 2 masuk 3 lagi. Jadi mana kedukaan rakyat tu akan berterusan sehinggalah kita tak tahu bila lah kan. Jadi kedukaan ni kena dibalas balik dengan kegembiraan apa? Membantu rakyat dengan sumbangan-sumbangan. Sebab sekarang ni kita tengok ramai rakyat yang dah hilang kerja, 2 tahun tak bekerja. Dia nak cover balik dalam sebulan 2 bulan mana mungkin. Jadi kita lah macam ayah Arika, ayah Rani, dia bergerak untuk beri sumbangan. Sumbangan keperluan dapur, keperluan makanan. Itu yang mereka perlukan sekarang. Jadi kerajaan sekarang ni bertukar-tukar. Orang politik yang sekarang yang sukanya orang politik lah nampaknya. Kabinet bertukar ganti, lepas kabinet ni, kabinet sana. Jadi mereka yang suka, tapi rakyat ni tetap menjadi satu kedukaan. Akhirnya banyak lagi masalah-masalah yang ketimbul lah pasca COVID-19 ni. So itu daripada saya sikit, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada ayahanda meja kita. Kita renung-renungkanlah, kita fikir-fikirkanlah apa yang disampaikan oleh ayahanda meja. Mungkin setengah daripada kita adalah orang yang berkemampuan. Bila kerajaan umumkan saja, boleh beberapa tempat pelancongan, contohnya di Langkawi kita boleh pergi, berduyun-duyun orang yang berkemampuan pergi. Tetapi jangan kita lupa, ada sahabat-sahabat kita, ada saudara-saudara kita yang menangis, yang bersedih, tak ada makan di rumah, anak-anak kelaparan. Itu adalah tanggungjawab kita. Bukan hanya tanggungjawab pemerintah. Kita bantulah dengan apa yang kita mampu. Walaupun sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, akan besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada yang berbahagia ayahanda meja. Di atas luahan lah yang saya sebutkan, luahan yang meja lontarkan, yang mendengar, ambillah iktibar dalam kita bergembira. Jangan lupa pada mereka yang tidak berkemampuan. Seterusnya kita pergi kepada ayahanda Haji Madinah. Ya, pada tanggal 19 Oktober 2021 bersamaan dengan 12 Rabiul Awal, kita akan menyambut Maulidul Rasul. Tajuk pada tahun ini tajuk Maulidul Rasul pada tahun ini adalah Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Jadi seluruh umat Islam di dunia akan menyambut Maulidul Rasul, iaitu hari keputeraan baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau kita melihat sirah perjuangan yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW pada zaman para sahabat dulu, baginda, pengorbanan baginda, perjuangan baginda Rasulullah SAW, hatta nyawa diancam dan sebagainya demi menyiarkan syiar Islam. Jadi saya minta ayahanda Tuan Haji dapat memberi sedikit kupasan apa perjuangan yang kita sekarang dalam melawan
pandemik COVID-19 nak dibandingkan dengan perjuangan yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Minta sedikit kupasan daripada yang berbahagia. Terima kasih ayah Pak ya. Saya amat bersetuju dengan apa yang telah dinyatakan oleh Yang Mulia Paduka Ayahanda Rani Kulub dan juga ahli panel yang kedua Ayah Major. Dengan panjang lebarnya mereka berbicara mengenai tajuk pada malam ini, suka duka PKP, yang mana mereka berdua telah membariskan begitu di antara suka dan duka ini lebih banyak menyelubungi kedukaan, yang mana Ayah Major mengatakan 20% saja suka, 80% lagi duka lara. Saya amat bersetuju pada semua kenyataan yang begitu. Namun setiap apa yang terjadi di atas dunia ini dalam seluruh kehidupan kita, tiada satu pun hatta sekecil zarah tidak lari, tidak lepas daripada semuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah menciptakan qada dan qadar ini untuk memberi pengajaran, untuk memberi ilmu pengetahuan, untuk memberi hikmah agar manusia di atas muka bumi ini mengambil setiap apa yang berlaku, yang terjadi, yang tertimpa ke atas kehidupannya dan ke seluruh dunia ini, agar manusia itu mengambil iktibar dan pengajaran dan hikmah daripada semua apa yang terjadi, segala-galanya, daripada mula yang dipanggil COVID-19 atau setengah orang panggil wabak corona melanda seluruh dunia, semuanya tidak lepas daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menyarankan agar hamba-hambanya mengambil segala pengajaran dan pengetahuan dan keinsafan dan kesedaran hasil daripada apa yang telah terjadi itu. Mungkin di sana ada yang mengatakan terbahagi kepada dua pendapat, yang mana sebahagiannya mengatakan ini adalah konspirasi kuasa-kuasa besar dunia, dan sebahagiannya yang mengatakan ini adalah wabak penyakit, sehingga masyarakat kita berbeza-beza pendapat. Tapi itu bukan ingin yang kita sentuh kepada kita, untuk kita sentuh pada malam ini. Tapi yang sebenarnya yang kita nak sentuh ni, setiap apa yang terjadi di atas muka bumi ini, semuanya adalah Allah menyarankan agar kita mengambil pengajaran dan hikmah apa yang terjadi. Hadiah yang istimewa, setelah 2 tahun kita mengharungi keperitan, kita mengharungi kedukaan, kita mengharungi kesedihan, dan kita memang mengucapkan takziah kepada mereka-mereka yang telah ditimpa musibah ini, yang mana sebahagiannya kehilangan keluarga yang tersayang, sebahagiannya kehilangan teman-teman yang akrab, sebahagiannya ada yang kehilangan segala-galanya. Seperti di masjid yang hampir di Gombak ini, satu family dengan Bilalnya, dengan isterinya, dengan segala-galanya meninggal, dengan menantu, dengan anak perempuannya, semuanya meninggal. Teman saya di Gombak ini. Begitu hebatnya kedatangan corona yang melanda seluruh dunia ini. Begitulah hikmah dan iktibar yang harus kita ambil daripada apa yang telah terjadi. Alhamdulillah, setelah 2 tahun kita mengharungi semua keperitan ini, alhamdulillah, kita berdoa, seluruh manusia di dunia ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghentikan penyakit yang berbahaya ini. Alhamdulillah, setelah 2 tahun mengharungi, kini insya-Allah kita mengharapkan sinar baru akan menyinari seluruh dunia ini dengan kedatangan bulan yang sungguh mulia, bulan kemegahan dan kebesaran, lantaran datangnya rahmatnya alam ke dunia ini pada bulan Rabiul Awal ini. Mudah-mudahan setelah 2 tahun, 3 tahun kita dunia diselubungi kedukaan daripada penyakit ini, insya-Allah pada bulan Rabiul Awal ini, tarikh yang mana kelahirannya junjungan yang mulia, kecintaan orang-orang yang beriman, rahmatnya alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah datang pada bulan Rabiul Awal ini. Insya-Allah pada bulan ini datanglah sinar
untuk mengubati semua kelukaan di atas dunia ini. Kita mengucapkan takziah kepada mereka yang telah kehilangan orang-orang yang tersayang. Semua kedukaan ini adalah akan ada penawarnya. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda kepada mereka yang telah gugur, mereka yang telah terkorban kerana penyakit ini. InsyaAllah Allah akan memberikan ganjaran yang sebanyak-banyaknya. Dan kepada mereka yang masih hidup, yang tinggal, yang telah kehilangan keluarga yang tersayang, InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala amat mencintai orang-orang mukmin, sehingga di dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar apabila ditimpa ujian dan kecelakaan dan kemalangan tatkala kehidupan mereka. Itulah kita bersimpati dengan semua yang telah terlibat, yang telah terkesan di atas pandemik ini. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita mematuhi segala-galanya dengan SOP apa semua sekali, InsyaAllah kita akan maju ke hadapan. InsyaAllah penyakit ini akan beransur hilang dan lenyap daripada muka bumi ini. InsyaAllah kita doakan. Kita hendaklah mengeluarkan satu harapan. Itu adalah kedukaan kita, yang mana Allah suruh kita menginsafi kita sebagai hamba-Nya. Allah yang berkuasa, namun Allah menyuruh agar kita berusaha untuk memerangi penyakit ini dengan mendisiplinkan diri kita dan sebagainya, yang setelah kita lalui selama 2 tahun ini. Namun ada satu kisah yang sukanya, InsyaAllah mungkin 3 atau 4 tahun, 5 tahun akan datang, perkara ini lenyap dan hilang di atas muka bumi. InsyaAllah kita doakan. Ketika itu, sekarang 2021, dia datang 2019, sekarang 2021, mungkin 2022, mungkin 2023 atau 2025. Mungkin perkara ini telah lenyap, mungkin. InsyaAllah mudah-mudahan pada ketika itu kita akan terimbau-imbau kenangan manis ketika PKP. Ada kenangan manis di situ. Minta maaf saya tidak mau mengatakan bahawa ini kenangan manis sehingga melukakan hati mereka yang mengalami kenangan pahit. Tapi saya nak ambil 20% yang ayah meja kata tadi ada kenangan suka, kenangan manis. Di antaranya, begitu manisnya ketika kita berjalan di Kuala Lumpur yang tidak pernah menemui jam. Tak pernah menemui jam. Betapa manisnya kenangan bersama corona ini, terutama kepada para isteri dan ibu apabila melihat suaminya senantiasa di rumah. Betapa manisnya kita melihat kedai-kedai semuanya tutup di malam hari, sehingga tiada lagi kaum-kaum bapa yang melepak di luar. Semuanya duduk-duduk di rumah. Para suami dan kaum bapa begitu setia pada musim PKP tempoh hari. Mereka semuanya menjadi orang-orang yang setia dalam keluarga. Begitu manisnya di antara kemanisannya. Dan juga kita melihat rakyat bersatu padu menolong sesama mereka. Begitu murahnya rakyat memberi makanan dan pertolongan kepada NGO yang lahir seperti Ayah Rani kan ya. Memang dia terkenal, Ayah Meja terkenal dengan memberi bantuan kepada orang-orang yang terkesan. Begitu kita menjalani satu kehidupan yang sungguh istimewa, yang mana semua orang saling sayang menyayangi dan memberi bantuan kepada sesama mereka kan eh. Dan lagi ada satu kenangan manis. Kita lupa bahawa selama 2 tahun ini, pada setiap tahun sebelum ini, ketika datang bulan 7, 8, 9, kota Kuala Lumpur, kota Singapura, kota Thailand, kota Indonesia, semuanya berjerbu. Semuanya dipenuhi dengan jerbu. Namun sudah 2 tahun, perkataan jerbu sudah hilang, tiada datang lagi dalam hidup kita. Lantaran apa? Sebab di Endon tak boleh bekerja, kelapa sawit tak boleh bekerja, tak boleh bakar, tak boleh itu. Semua orang duduk dalam rumah. Di Indonesia, di mana-mana semuanya duduk dalam rumah, tak boleh bekerja. Jadi udara kita bersih, lapisan ozon kita menebal. Sekarang ini lapisan ozon kita menebal kerana tiada aktiviti perniagaan, tiada aktiviti perkilangan. Semua orang duduk di rumah. Kenderaan semuanya duduk parking di rumah, tiada yang keluar, semuanya kena roadblock. Jadi menimbulkan muka bumi yang indah. Itulah di antaranya kemanisannya, yang mana
sudah 2 tahun kita tidak diserang oleh jerebu. Dan di antara kemanisannya yang terakhir ialah mereka yang terkesan dan mereka telah ditimpa penyakit ini, mereka telah mengalami satu pengalaman yang begitu berharga dalam hidup mereka, sehingga mereka kena kuarantin. Mereka berjuang untuk diri mereka sendiri. Setiap manusia berjuang untuk diri mereka sendiri, sama ada yang hantar ke MAPS atau ke Sungai Buloh atau kuarantin rumah. Setiap orang akan mengalami peristiwa bagaimana dia berjuang menentang penyakit ini. Ini yang paling indah sekali. Sesungguhnya semua ujian-ujian yang Allah timpakan ke atas kita di muka bumi ini, semuanya kalau orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka akan mengucapkan, ya Allah, semuanya itu indah bagiku ya Allah. Semua ujian-ujian yang datang itu semua indah bagi kami ya Allah. Kurniakanlah kebaikan kepada kami ya Rabbal Alamin. Semoga datangnya Maulid Rasul ini insya-Allah akan menjadikan kita hamba Allah yang bersyukur insya-Allah. Terima kasih.